Wassalatu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, nama penuh kitab ni Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Nur al-Yaqin, cahaya keyakinan. Ya, fi Sirati, ya, pada menceritakan tentang perjalanan hidup, sirah, biografi, ya, Sayyidil Mursalin, penghulu kepada para rasul, baginda Nabi lah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada muka surat yang ke 300 kan? 358, betul ya? Betul Ustaz. Ya. Jadi 358 kita sudah baca 357 ya, sabda Nabi tu. Ya, kita baca saja 357 bawah sekali. Allah rakamkan ya. Sabda Nabi SAW ni maknanya sebahagian daripada apa yang dirakamkan oleh Allah tu duduk dalam Al-Quran lah ya. Kerana kita tahu dalam Al-Quran ada satu surah yang kita kata special khusus ya, menceritakan tentang Nabi yang kita panggil surah Muhammad, surah 47. Cuma cerita tentang Nabi ini berada pada hampir setiap surah lah ya. Bukan surah khusus surah Muhammad 47 saja. Tetapi dalam surah-surah lain juga ya, di celah-celah penceritaan tentang Nabi dan Rasul yang lain ya. Cerita surah apa kita panggil ya, surah Yasin pun ada cerita Nabi SAW, Nabi Muhammad ya. Surah-surah yang lain tu kebanyakannya ada je ya. Surah Al-Ahzab contoh ya, cerita tentang perang ya, ada penceritaan tentang contoh Nabi sebagai ikutan ya kepada umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran ya, walaupun fokus surah tu kadang-kadang pada Bani Israel, pada Nabi Musa, pada Ali Imran ya, tetapi cerita tentang baginda Nabi tu ada ya. Cuma diselit-selitkan ya, terutamanya pada kesimpulan dia. Kesimpulannya kerana surah-surah yang turun ni untuk panduan ya kepada umat Muhammad, kepada baginda Nabi dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kemudian sabda Nabi kita baca ya di bawah tu ya, ittaqillah, perintah daripada Nabi ya. Jadi Nabi sebut ittaqillah, bertakwalah ya, daripada perkataan takwa ya, takwa. Takwa tu dia plural form. Dia apa? Dia dalam bentuk apa kita panggil ya, dalam bentuk verbal noun ya, takwa ya. Jadi ittaqi perintah, command form. Ittaqi, bertakwalah ya kepada Allah haitsuma kuntum, haitsuma ya, di mana-mana saja kunta kamu berada ya. Jadi di mana saja kita berada, kita berada di mana ya, di Asia, di Eropah, di Mekah, di Madinah ya, di mana saja, di Malaysia, sama ada kita bersendirian ya, kita dikelilingi oleh orang ramai, kita di masjid ya, kita di bengkel, kita di pejabat, kita di mana saja. Jadi haitsuma kunta ya, di mana saja kamu berada, wherever you are ya, di mana saja kamu berada, kita kena takwa pada Allah ya, walaupun kita bersendirian duduk di apa kita panggil di sebuah negara yang kita seorang-seorang aja Muslim, tetap kita kena beramal dengan ajaran agama kita ya. Tak boleh kita kata oleh kerana tak ada siapa nampak kita tak bangun subuh, oleh kerana tak ada siapa nampak kita tak puasa Ramadan, tak boleh ya. Kerana orang yang beriman ni dia beriman di setiap tempat dan masa ya. Bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian ya ada pesanan wa atbi'is sayyi'ah, dan ikutilah perbuatan jahat yang kamu buat itu ya, yang kamu tersilap buat ataupun terbuat ya, dengan al-hasanah, kebaikan, tamhuha, kerana ya kebaikan hasanah itu dia akan menghapuskan ya, itu memang dia punya SOP. Kalau kita dah jaga dah tapi terlibat juga buat benda jahat ya, so kita kena ikuti dengan istighfar lah pasti. Istighfar ya, dalam hadis Imam Ahmad ya disebut kita ambil wuduk dan terus buat solat apa ni ya, solat sunat taubat. Jangan tunggu waktu malam, jangan tunggu waktu-waktu yang tertentu saja
Ya, sebab tu riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia kata sesiapa yang buat satu kejahatan, ya, dia menyedari kejahatan tersebut, ya, dia istighfar, dia berwuduk, dia solat 2 rakaat yang kita panggil sebagai solat sunat taubat. Kemudian, ya, dia minta ampun dengan Allah, sungguh-sungguh menyesal. Ya, jadi maksudnya kalau orang tanya kita ada tak hujah daripada sunnah Nabi, ya, satu solat sunat yang dipanggil sebagai solat sunat taubat, jawapannya ada. Riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang disebut oleh Imam bin Hanbal, ada, ya, dalam kitab musnadnya. Kalau Imam Ahmad musnad lah, ya. Kalau Imam Bukhari sahih, Imam Muslim sahih Muslim, Imam Malik dalam kitab Muwatta. Jadi para ulama ni dia ada metodologi yang berbeza, ya, di dalam menulis kitab dia. Macam kita kata Sahih Bukhari kan, Sahih Al-Bukhari ni yang pertama hadis-hadisnya boleh kata hampir 100% lah. 98-99% tu, ya, hadis yang sahih. Adalah beberapa hadis yang dipertikai, ada, ya, sebagai kitab yang dikarang oleh manusia mesti ada dia punya loopholes, dia mesti ada, tapi very minimal, sikit sangat, ya. Tetapi macam tadilah, ya, dia punya susunan ikut bab, ya, bab fiqh, ada bab akidah, ya, bab penurunan wahyu, ya, kalau dalam fiqh tu bab solat sunat, bab taharah, bab puasa, dia ada bab-bab dia tu, ya. Dia punya pembahagian tu tabwib dipanggil dalam bahasa Arab, ya. Maknanya dia punya chaptering dia, ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3 tu ada pengkhususan dia, ya. Tetapi kalau Imam Ahmad di kitab musnad dia merujuk kepada perawi dia. Disusun ikut, ya. Yang pertama, ya, hadis riwayat Abu Bakar je semua. Dia tak peduli chapter apa, bab apa, ya. Dia tak ada classification in terms of apa ni, bab dalam kitab, contoh tak, ya, bab puasa, bab zakat tak, dihimpun semua according to Abu Bakar punya periwayatan. Nombor 2 Umar pula, nombor 3 Osman, nombor 4 Ali, kemudian Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan sebagainya. Diikut pada perawi hadis. Itu dipanggil musnad. Jadi dia tak sama, ya. Kalau kita nak cari bab solat dalam musnad Imam Ahmad payah. Tapi kalau kita nak cari kitab solat dalam Sahih Bukhari senang. Ya, dalam kitab Sunan Abu Daud dan Tirmizi senang. Ya, sebab dia susun ikut apa ni chapter dalam fiqh. Macam itulah, ya. Dalam apa kita panggil, dalam kitab Imam Malik dia bercampur dengan fatwa-fatwa Imam Malik. Ya, dia membantulah, ya, terutamanya dalam mazhab Malik. Begitulah pendekatan para ulama di dalam menulis kitab. Dalam kitab sirah pun sama, ya. Pendekatan kitab Ar-Rahiqul Maktum, The Seal Nectar oleh Syekh Mubarak Furi dengan Nurul Yakin, ya, Syekh Muhammad Khudari Beg ni ada beza dia. Ya, sebab kita tahulah, ya. Syekh Muhammad Khudari Beg ni dia faqih, ya, dia apa ni kita panggil dia juris, dia hakim mahkamah, ya. Jadi banyak fokus juga pada hukum hakam. Ya, kalau Syekh Mubarak Furi sebab dia ulama hadis, dia ulama tafsir, dia lebih pada tadilah, ya, bentuk-bentuk hadis, bentuk-bentuk, ya, riwayat-riwayat yang sahih, ya, dia tapis sebagai contoh. Kalau dalam Nurul Yakin ada juga riwayat-riwayat yang boleh dipertikai, ya. Ada yang tidak berapa kuat, ya, ada, sebab tu ada footnote di bawah ni, ya, ada banyak footnote. Kemudian kalau kita baca buku Nurul Yakin yang asal tak ada footnote. Tapi sebab ada ulama hadis lain datang, ya, dia review balik hadis-hadis dia dan dia letakkan footnote, ya. Maknanya dia jadi edited version, baguslah. Ya, kita kena beli buku macam tu lah tuan-tuan, yang ada editing, ya, yang edited version, ya, ada sebut hadis ni statusnya sahih, duduk dalam kitab Sunan Imam Abi Daud contoh, ya, kitab ni sahih duduk dalam apa ni Muwatta Imam Malik. Kita kena buat macam tu sebab kita orang awam. Orang awam, ya, dia kena bergantung kepada scholars lah, ya, yang telah buat editing kepada kitab tersebut. Ini kaedah yang Ustaz boleh share dengan tuan-tuan supaya bila kita beli buku tu, kita beli buku yang ada footnote, ya, ada editing dan seumpamanya. Okey, ya. Jadi cerita tentang kebaikan akan menghapuskan dosa memang clear, ya. Kita dah sebut pada 2 minggu lepas, ya, cerita tentang apa, ya, tentang seorang sahabat Nabi, Tamar At-Tamar, penjual kurma yang buat kesalahan pada seorang wanita nak beli kurma di pasar tu, kemudian dia ajak datang ke rumah untuk ambil stok, kemudian dia dibisik oleh syaitan. Ya, dan dia bertaubat, dia minta ampun, ya, kepada Allah dan dia bagi tahu jumpa Nabi. Nabi tanya tadi sembahyang sah bersama tak? Ya, sudah, kita dah cerita dah. Ya, surah Hud kan? Surah Hud, surah yang ke-11, ya, pada ayat yang ke-114 kalau tak salahnya. Tuan-tuan boleh tengok baliklah.
Kita dah cerita ya, boleh tengok balik video yang dirakam oleh PMP lah. Kemudian wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kamu, bertingkah lakulah kamu, bermuamalahlah kamu, boleh terjemah macam-macam. Ya, khaliq ni daripada bukan khaliq mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya juga ya. Tapi khaliq di sini adalah command form. Kalau Allah sebagai khaliq itu noun ya. Jadi tak ada baris ni payah tuan-tuan. Kerana ya Quran tak boleh tak ada baris. Tetapi kalau hadis kadang-kadang banyak yang tak ada baris. So kita kena berhati-hatilah ya, kena tengok balik ya. Sebab tu kalau dalam website ke ya, dalam Facebook dan sebagainya, kalau hadis itu tidak diberikan baris, dia akan sedikit menimbulkan masalah. Nanti orang kata Khaliq ni bukan Tuhan ke? Betul, Khaliq pencipta. Tapi di sini Khaliq adalah command form ya. Berakhlaklah kamu. Ya, berakhlaklah kamu ya. Dia daripada perkataan akhlak ya. Kalau khaliq daripada perkataan cipta, khalaqa, dekat-dekat hampir sama ya, tetapi makna yang sedikit berbeza. Jadi Nabi perintah wa khaliqin nasa ya, dan hendaklah kamu bermuamalah, bersosialize ya, dengan sosialisasi dengan manusia ya, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik ya. Tu cerita dia tuan-tuan. Okey ya, ada terjemahan dia. Kita terus masuk muka surat 358. Alhamdulillah ya, tuan-tuan sudah bersedia buka muka surat 358 yang ada kitab Khairul Umur Awsatuha. Khairul Umur, sebaik-baik urusan itu, sebaik-baik perkara itu adalah yang awsat ya. Awsat mana yang duduk di tengah-tengah ya. Yang duduk di tengah-tengah. Yang duduk di tengah-tengah tu maknanya yang tidak ekstrim ya, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri ya. Sebab para sahabat Nabi ini dia ada pendekatan yang berbeza. Contoh Abdullah ibn Umar, dia agak strict ya, dia memang go by the book. Go by the book tu maknanya literal sikit. Kalau Abdullah bin Abbas dia agak liberal ya. Jadi liberal ni jangan salah faham tuan-tuan ya. Liberal ni bukan tak ada agama, liberal ni bukan maknanya menyingkirkan Islam, meletakkan akal yang utama, dak bukan macam tu ya. Liberal thinking ni maknanya dalam Islam pun ya ada macam Abdullah ibn Abbas yang agak liberal ya. Contoh saya bagi contoh yang paling mudah ya, dalam hadis Nabi sebut apa ya, bila kita tawaf, dalam sirah juga ya, bila kita tawaf, selesai tawaf, sama ada tawaf tu tawaf fardu ya, tawaf ifadah, ataupun tawaf tawaf sunat ya, ataupun tawaf apa lagi, tawaf qudum, selamat datang ya, ataupun tawaf wada ya. Selepas kita selesai tawaf ya, sama ada fardu ataupun sunat ya, afdal untuk kita solat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ya, tempat di mana batu yang Nabi Ibrahim guna untuk membina Kaabah tu. Ya, kita tahu antara batu yang diturunkan oleh Allah daripada syurga kan ada dua kan, satu Hajar Aswad, satu lagi batu yang menjadi tempat Nabi Ibrahim berdiri dan berpijak ketika membina Kaabah bersama anaknya Ismail, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 127 ya, cerita tentang pembinaan Kaabah oleh Nabi Allah Ibrahim ya dan Ismail. Pembinaan semula ya, bukan bina kali pertama, bina semula ya. Jadi dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail ya, kerana Kaabah sudah ada sebelum tu, tetapi runtuh pada zaman banjir Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh ya, kita kena tahu susunanlah. Nabi Nuh nombor 3, Nabi Ibrahim nombor 6 ya. Jadi kalau runtuh zaman Nabi Nuh, menasabahlah, sebab Nabi Nuh datang dulu ya, kemudian dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Tapi dah ada tak Kaabah sebelum tu? Pasti ada, kerana kebanyakan Nabi dan Rasul ya, mereka tawaf di mana ya, tawaf di Kaabah. Dan sudah tentu Nabi dan Rasul solat ya, mereka solat menghadap ke Kaabah. Itu kiblat pertama umat manusia ya. Kemudian nanti baru berpindah ke ke Masjid Aqsa ya, di Palestin ya. Terutamanya pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel ya. Itu dia punya perbezaan dia ya. Sebab tu kalau kita pergi ke sebahagian ya, masjid di Mesir yang ada kubur mereka yang beriman dengan agama Ibrahim dan beriman dengan agama Bani Israel, agama Taurat ya. Kita tengok dalam satu masjid tapi kuburnya dua arah ya, satu arah ke Masjid Aqsa, satu arah ke Mekah. Kita pun pelik, kita kata apa ni, pasal apa ada yang menghadap ke sana, menghadap ke sini? Kita kata yang menghadap ke sana tu ya, kalau mereka Bani Israel. Tapi kalau yang menghadap ke Mekah, maknanya mereka beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim ya. Sebab Nabi Ibrahim walaupun berada di Masjid Aqsa ya, tetapi dia tidak diperintah untuk bina Masjid Aqsa.
Ya, Nabi Ibrahim diarah untuk bina Masjid Haram Mekah, Kaabah, ya. Jadi lokasi dan perintah tu ada dua benda yang berbeza. Tuan-tuan kena faham. Sebab yang bina semula Kaabah Nabi Ibrahim. Tapi yang bina semula Masjid Aqsa, bukan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Daud dan dibantu oleh Nabi Allah Sulaiman. Dibina semula oleh Nabi Daud tapi tak siap. Nabi Daud wafat, ya, Masjid Aqsa tak siap lagi. Dibina semula, ya, disambung pembinaannya oleh anaknya Nabi Sulaiman. Ya, dan pada zaman Nabi Sulaiman lah, ya, Masjid Aqsa dapat disiapkan semula setelah roboh dalam banjir besar pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, itu kronologi, ya, ataupun time sequence yang kita kena tahu. Ya, sebab tu Ustaz selalu sebut pada tuan-tuan, jangan lupa untuk mengetahui dan kalau boleh menghafal lah, ya, 25 rasul. Dia punya apa kita panggil chronological order dia. Ya, jangan. Ya, sebab kalau tidak nanti kita tak tahu. Orang tanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu ke Nabi Musa? Kita kata Nabi Sulaiman lah dulu, barulah Nabi Musa. Ada Nabi Musa nombor 15. Nabi Sulaiman nombor 20. Mana dulu 20 ke 15? Dah tentulah 15. Nabi Musa, ya, umat Bani Israel masih berada di Mesir lagi. Tapi kalau zaman Nabi Sulaiman, ya, umat Bani Israel sudah balik, ya, ke apa kita panggil, ya, ke Palestin, ya. Walaupun Palestin bukan tanah asal mereka. Ya, kerana Palestin milik orang Palestin. Palestin untuk Filistiniyin, untuk orang Palestin. Mereka duduk awal. Ya, orang lain nak datang duduk boleh, tapi tak boleh claim sebagai negeri mereka, tak boleh. Ya, sebab mereka adalah imigran, mereka adalah pendatang. Ya, dibawa asalnya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada mana? Babylon, bukan daripada Palestin. Ya, jadi anak-anak dia, cucunya lahir di Palestin. Nabi Ismail lahir di Palestin, Nabi Ishak di Palestin, cucunya Nabi Yakub di Palestin, Nabi Yusuf di Palestin, itu betul. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun tidak di Palestin, ya. Mereka lahir di Mesir. Nabi Syuaib di Jordan, ya. Jadi dah ada perbezaan dah. Okey tuan-tuan, ya. Ustaz tak panjangkan benda tu, tapi secara umum suka atau tidak, tuan-tuan kena, ya, mengetahui dia punya susu galur dia. Dia punya chronological order Nabi dan Rasul supaya kita tidak salah di dalam membuat telahan, ya. Sebab ramai orang bila sebut Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dia kata Nabi Sulaiman dulu. Ya, bukan. Nabi Sulaiman nombor 20. Ya, Nabi Musa 15. Nabi Musa awal, ya. Dengan Nabi Syuaib lebih awal daripada Nabi Musa. Ya, sebab tu Nabi Syuaib jadi bapa mertua pada Nabi Musa. Ya, kerana dia lebih tua, ya. Dan dia ada anak perempuan yang besar. Sedangkan Nabi Musa belum jadi nabi, belum berkahwin dan seumpamanya. Okey, ya, apa lagi? Jadi berpadalah dalam mencintai, ya. Jadi ahbibi habibaka, ya, ahbib, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya. Cintailah, ya, habibaka, ya, orang yang kau cinta. Kalau lelaki habib, ya, sebab tu kita panggil habib tu, ya. Kebanyakan habib ni merujuk kepada keluarga Nabi lah. Betul atau tidak, ia dapat dibuktikan, itu cerita lain, ya. Kerana keluarga Nabi ni biasanya mereka menyimpan susu galur dia. Tapi kita boleh cek lah. Ya, sebab kita pun tahu kan, ya, beberapa tahun lepas ada seorang so-called cucu atau cicit Nabi lah, ya, keturunan Nabi datang daripada Morocco. Ya, yang orang buat latar belakang dia, orang tengok balik, ya, orang buat background search. Ya, dia bukan ulama, ya, walaupun dia orang Morocco boleh cakap Arab, memanglah bahasa dia. Tapi latar belakang dia bukan bidang agama dan dia tidaklah terkenal di Morocco tu sebagai scholar, bukan, ya. Tetapi bila dia datang ke Malaysia, dia datang dalam apa kita panggil, ya, dalam image seorang alim, ya, seorang Muslim scholar, ya, sehingga bila dia nak berceramah, ya, di beberapa negeri tak dibenarkan, ya, tak boleh buat apa kita panggil, ya, ceramah umum, ya, sebab diragui, ya, dia punya kesahihan, authenticity, ya, dia punya susu galur betul ke daripada keluarga Nabi, ya. Kalau keluarga Nabi pasal apa datang daripada Morocco, pasal apa tak datang daripada Arab Saudi ataupun Yaman, ya, ataupun negeri Syam, ya, yang lebih dekat, ya. Jadi ada banyak isu lah, ya. Jadi kontroversi sebab banyak orang nak claim sebagai keluarga Nabi, ya, kerana kadang-kadang minta maaf, bukan semua, tapi ada yang kerana tadilah, ya, ada kepentingan peribadi. Ya, jadi benda-benda tu kena diambil perhatian. Dalam Islam, ya, mengenali keluarga Nabi, mencintai mereka, itu adalah tuntutan. Dengan syarat mereka patuh pada syarak. Ya, tapi kalau mereka ni keluarga Nabi tetapi tak patuh pada syarak, tidak berakhlak dengan akhlak yang Nabi ajar, maka cari keluarga Nabi yang lain lah. Ya, kita kata begitu.
Yang penting Yes. ya dia berpegang pada syarak. Sama ada dia keluarga Nabi atau bukan. Itu secara umumnya tuan-tuan ya. Kemudian apa ni Ya. Haun ma. Ada soalan ke? Ada komentar sikit lah. Silakan. Yang saya dimaklumkan oleh Syekh Muhammad Idrisi yang di apa tu di Spain tu, Ya. dia memang daripada susu galur daripada Hasan bin Ali, Okey. daripada Maulana Idrisi, the founder of Morocco kan. Ya ya. And dia kata according to him lah, dia orang sebagai descendant of Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. kerajaan or the monarchy of Morocco memang ada keluarkan ID yang mengatakan dia orang ni daripada nasab Rasulullah SAW. Sallallahu Allahu alaihi alam. wasallam. Okey ya. So maknanya tu komentar daripada family dia lah ya. Daripada Ali Idrisi punya family juga. Ya, betul. Jadi apa kita panggil Ustaz tak ada maklumat tentang tu. Terima kasih Sister Shima. Ya, kita hanya pakai apa yang apa kita panggil ya, apa yang JAKIM ya ataupun yang ya pejabat mufti Selangor sebagai contoh ya, dan beberapa mufti di tempat lain lah ya, di negara-negara di Semenanjung Tanah Melayu kita ni, Semenanjung Malaysia. Ya, jadi kalau ada maklumat yang lebih tepat ya, maksudnya kita kena pakailah juga, ambil kira lah ya. Sebab dia bukan datang dari tempat kita kan ya. Dan tadi kalau dah disebut macam tu memang ada apa kita panggil ya, ada hubungan, ada bukti ya bahawasanya dia memang datang dari keluarga Nabi. Tak boleh kita muliakan dia sebagai keluarga Nabi lah. Ya, tetapi dari segi pengajaran tu lain. Ya, content wise ya, dia ajar tu apa yang dia ajar. Ya, kita tak nafi kalau dia memang daripada keluarga Nabi, tetapi konten tu macam tadilah ya, dia balik pada scholar lah. Ya, kalau apa yang dicakap tu tidak selari dengan syariah, dengan sunnah, itu kita kena ambil kira jugalah, itulah ya, kalau kita boleh detailkan sikit ya. Okey tuan-tuan, balik pada hadis tadi ya. Nabi suruh kita berpada di dalam mencintai seseorang ya. Haunan ma, maknanya kena ada limitation ya, sebab kita tak tahu in the future apa akan berlaku. Kerana kalau pepatah Melayu kata ya, kalau sayang sangat pun jangan terlalu sayang sangat. Kalau benci pun jangan benci sangat, sebab satu hari kita tak tahu ya, mungkin dia jadi orang yang paling kita sayang. Sebab banyak bukti ya, orang yang bergaduh ya di peringkat sekolah, masuk universiti pun bergaduh lagi ya, lelaki perempuan lah ya, tapi akhirnya jadi pasangan suami isteri ya. Bergaduh di sekolah contoh ya, guru besar dengan penolong kanan kita kata ya, bergaduh, tapi akhirnya pergi umrah sama-sama, duduk sebilik, akhirnya jadi besan pun ada juga. Jadi kita jangan keterlaluan ya di dalam mencintai ataupun membenci seseorang. Benci kerana Allah, suka sayang pun kerana Allah, selesai ya. Itu asas dia. Asa an yakuna ya bi ghaidika yauman ma. Jadi kerana apa? Kemungkinan pada satu hari, yauman ma, pada satu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Mana sekarang kamu suka dia, betul. Satu hari kalau kamu benci, kamu akan buang dia jauh-jauh, tak boleh. Ya, sebab dalam hidup ni kita kena ada panduan lah ya, kena ada panduan. Panduan tu sudah tentu syarak. Nabi mungkin membenci apa contoh ya, pernah tak ada orang yang Nabi benci, Nabi tak suka ya kerana perbuatan dia, bukan kerana diri dia. Ada ya. Siapa dia orang yang Nabi benci ya kerana perbuatan dia ya? Namanya ialah ya orang yang wahsy, yang baling lembing ya, akhirnya terbunuh bapa saudara dan kawan baik Nabi ya, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi, tapi dia adalah kawan baik Nabi kerana usianya hanya 2 tahun senior Nabi ya. Juga adalah adik-beradik susuan Nabi ya. Jadi dikatakan dia pernah menyusu daripada siapa? Daripada Suwaibah Al-Aslamiyah. Ya, asalnya hamba kepada Abu Lahab. Ya, ada juga kata dia pernah menyusu daripada Halimah As-Sa'diyah ya, di kampung Bani Sa'ad. Tak apalah, yang penting dia adalah salah seorang daripada adik-beradik susuan Nabi. Walaupun dari segi pangkat dia adalah pakcik Nabi. Jadi bila Wahsy bunuh dia ya, dan Nabi tahu Wahsy yang buat, Nabi tak suka dengan Wahsy. Ya, tak boleh pandang muka Wahsy itu ya. Sebab ada kesedihan ya, terkilan kerana kawan baik Nabi dibunuh ya. Tetapi ketika mana Wahsy ya menerima Islam ya, Nabi terima balik.
Ya, tak ada masalah kerana dia seorang Muslim dan dia pun buat benda jahat tu ketika dia masih jahiliah. Tu cerita dia tuan-tuan. So maknanya ada apa? Ada ke apa kita panggil berpada-pada ya di dalam mencintai atau membenci seseorang. Az-zulmu ya zulumatu yaumil qiyamah. Apa makna zulum ya kezaliman tu? Kezaliman tu adalah sesuatu yang bila kita buat di akhirat besok dia menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, jadi zulumat. Zulumat ni mana kegelapan? Kegelapan tu di mana tuan-tuan? Ya, di apa kita panggil ya di neraka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala seksa kita. Ya, wal iazubillah. Dudukkan kita di tempat yang penuh dengan kegelapan, ya, dengan dibakar, diseksa dan seumpamanya. Termasuk juga kata sebahagian para ulama dia merujuk kepada permulaan hari kiamat. Ya, permulaan tu ialah alam barzakh. Ya, orang yang beriman, kebaikan yang dibuat di dunia akan menerangi kubur dia. Tetapi bagi orang yang buat zalim, buat jahat, ingkar pada perintah Allah, takabur dan seumpamanya, maka kubur akan jadi tempat yang paling gelap bagi dia. Ya, zulumatu yaumil qiyamah. Rasulullah SAW berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka rahmatan. Ya, rahmatan tuhdi biha qalbi. Ya Allah, ya Allahumma wahai Allah inni as'aluka sesungguhnya aku mohon. Ya, mohon apa? Mohon rahmatan, rahmat daripadamu. Ya, yang engkau boleh beri petunjuk tuhdi ya biha qalbi atau tahdi biha qalbi ya, yang engkau boleh beri petunjuk kepada hatiku kerana kita memang mengharap rahmat Allah. Ya, kerana rahmat Allah ni adalah perkara yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, setiap hamba. Ya, kerana dengan rahmat Allah, ya, masuk syurga juga dengan rahmat Allah, ya. Maknanya bukan dengan amal semata-mata tetapi amal yang diterima oleh Allah dan of course dengan rahmat Allah baru kita eligible untuk masuk syurga. Kalau sekadar amal semata-mata, ya, tak cukup. Ya, hatta Nabi SAW juga memerlukan rahmat daripada Allah, semua manusia. Ya, rahmat daripada Allah ni, ya. Duduk dalam majlis ilmu turun rahmat Allah. Ya, kita buat baik pada orang, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Ya, rahmat dalam pelbagai bentuk, ya. Termasuklah kegembiraan pada hati kita. Ya, seronok, ya. Apa ni, khusyuk dalam solat juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wuduk dengan sempurna, ya, pakai pakaian yang bersih, ya, tempat yang selesa. Tetapi macam tadilah, ya. Kita masih lagi mengharap rahmat daripada Allah supaya dapat khusyuk. Ya, cuba memahami apa yang kita baca sebagai contoh, ya. Wuduk tu kita sempurnakan, baru mudah-mudahan dapat khusyuk dalam solat. Sebab dia bermula daripada taharah, ya. La tuqbalu solah illa bituhur, tidak diterima solat kamu melainkan dengan taharah. Taharah dengan tuhur tu sama, tuan-tuan, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya, itu dia punya peraturan, ya, kaedah dia. Dan dengan rahmat Allah, ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada hati kita, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian wa tajma'u biha amri, ya, ataupun tujma'u biha amri. Maknanya urusan, ya, urusan dalam hidup kita ni, ya, dapat dikumpulkan dengan baik, ya, melalui rahmat daripada Allah. Dapat memperbaiki urusanku, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, urusan kita lah, ya, apa sajalah, ya, dapat dikumpulkan dan dapat diurus dengan baik, ya, urusan. Memperbetulkan keaiban. Ya, jadi ada perkataan raibi, ya, ada perkataan syaksi, ada banyak ni tuan-tuan, ya. Sebahagian tu boleh kita terjemahkan dengan pelbagai terjemahan, ya. Dapat memperbaiki urusan, memperbetulkan aib, mana menutup aib kita. Ya, memperbetulkan aib. Aib tu mana kesilapan dalam hidup. Apa sajalah yang kita buat ada defect. Ya, kalau kita buat sesuatu perkara, ya, ada defect di situ. So defect tu kita kena perbaiki, ya. Dan kalau dalam bentuk yang bersifat apa kita panggil spiritual, ya, so kita tutup aib tu. Ya, bagaimana kita nak tutup aib dengan melakukan kebaikan? Tadi dah sebut dah. Ya, kebaikan, ya, dia akan menutup kejahatan. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ya, dalam ayat 114 kan surah Hud. Innal hasanat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ya, yuzhibnas sayyiat akan menghapuskan, ya, akan menutup, ya, kejahatan-kejahatan. Itu memang kaedah dia, tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Dia punya apa? Aib dia, membersihkan amalanku. Ya, wa tuzakki biha amali, ya, tuzakki. Ya, dia sambung kita punya apa? Dia apa kita panggil membersihkan amalan, memberikan ilham ke jalan yang benar. Ya, jadi cuma tak disebut di sini dia punya nota kaki dia, tuan-tuan, ya. Kita tak tahu sejauh mana, ya, dia punya kesahihan hadis ni lah. Ya, tetapi macam tadilah secara umum maknanya betul, maknanya baik. Ya, maknanya tu baik.
Kemudian apa kita panggil ya? Memberi ilham ya, alhama yulhimu wa tulhimuni biha rusdi. Ya, supaya dengan rahmat Allah kita dapat ilham yang baik ke jalan kebenaran. Allah bisikkan kepada kita melalui malaikat lah. Ya, malaikat bisik kepada kita untuk buat benda baik. Ya, kadang-kadang kita kan, ya, kita lalu nampak tabung jihad, tabung derma contoh. Ya, duit ada dalam poket, ya, tapi kadang tak apalah, kejap lagi lah. Lepas solat kan baru kita nak bagi, ya. Bagi je pada masa tu. Ya, mungkin ya ada berapa ringgit dalam poket, bagilah dulu sikit pun tak apa. Keluar nanti bagi lagi, ya. Dapat 2 kali pahala. Pahala bagi, ya, 2 kali. Kalau kita bagi sekali je pahala kita kan. Bagi RM10 contoh sekali. Tapi kalau kita pergi masa masuk tu bagi RM5, balik nanti bagi RM5 lagi, dah 2 kali. Walaupun jumlahnya sama tapi 2 kali hulu. Mudah-mudahan ya ada 2 kelebihan. Ya, yang pertama kerana jumlahnya memang jumlahnya sama tapi 2 kali bagi. Mungkin ya yang pertama tadi kepada fakir miskin contoh, yang kedua kepada golongan apa kita panggil ya, golongan apa contoh OKU dan sebagainya. Jadi ada dua kelebihan dia. Ya, 2 kali bagi dan kepada 2 pihak yang berbeza. Jadi sebab tu ya macam zakat kita kata ya. Boleh tak kita bagi zakat pada seseorang individu yang layak? Boleh. Tapi kalau kita boleh bahagi-bahagikan kepada orang yang berbeza, tu jauh lebih baik. Kerana lebih ramai orang dapat merasai ya apa kita panggil ya, kita punya rezeki ataupun kita punya pendapatan. Mudah-mudahan ya lebih berkah ya, lebih barakah kita kata. Ya, kerana lebih ramai orang dapat manfaat daripada kita tadi. Wa tarudu biha ya, apa tadi ya, ulfati ya, dapat ya apa kita panggil memberi ilham, mengembalikan kecintaanku dan menjaga diriku daripada semua perkara jahat. Ya, perkara-perkara yang selalu kita dah buat, dah biasa, dah jadi ya kita punya part of life kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan rahmat Allah dapat diubah ya, menolak ya, kemudian menjaga kita ya, wa ta'simuni biha min kulli su'in. Ya, dapat menjaga kita daripada setiap su' mana kejahatan. Ya Allahumma inni as'aluka al-fauz. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu al-fauz. Al-fauz ya mana kejahatan, kebaikan ya, kejayaan. Ya al-fauz mana al-falah, sama macam dalam azan kita tu. Ya, hayya 'alal falah ya. Al-fauz mana al-falah. Fi al-qada ya, di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap ya ketetapan sudah ada tetapi kita tidak tahu. Ya, kita kan tak tahu ya. Umur kita sampai berapa, kita tak tahu kehidupan akhir kita macam mana ya. Jadi kita minta yang baik-baik. Ya, kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemenangan kepada kita ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kedudukan para syuhada ya. Nuzul syuhada. Nuzul mana tempat turun ya, ataupun nuzul kedudukan lah ya, kedudukan dia, makan syuhada, kedudukan syuhada. Sedangkan kita tidak berjihad pada jalan Allah dalam bentuk angkat senjata. Ya, yang terlibat dengan peperangan adalah sahabat-sahabat saudara mara kita di Palestin ya, saudara se-Islam kita. Jadi mereka yang dapat pangkat syuhada, nuzul syuhada. Tetapi kita tak dapat, kita duduk di Malaysia tapi kita bantu, kita doa ya. Kita bantu dalam bentuk lain. Ya, dalam bentuk peperangan apa di Saiwa kita ya contoh. Kemudian apa lagi ya, wa aisyus syuhada ya, dan juga kehidupan orang yang berbahagia ya. Orang yang bahagia ni mana siapa sajalah ya, tak mesti dia kaya, tak mesti dia duduk di kedudukan yang tinggi ya. Sebab Allah bagi saadah mana kebahagiaan, suada orang yang bahagia, plural form ya. Kemudian wan nasra 'alal a'da, dan kejayaan kemenangan terhadap musuh-musuh Allah. Ya, itu kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak lagi percakapan, kepetahan dan jawami al-kalim. Ini semua ni tuan-tuan dan puan-puan yang baru join ya, balik kepada Nabi dikurniakan jawami al-kalim. Tuan-tuan boleh gariskan kat situ. Boleh highlight ya. Jawami al-kalim. Jawami daripada perkataan jami'. Jami' mana komprehensif, covering all. Ya. Al-kalim perkataan. Jadi Nabi bila bercakap dia short but sharp. Ya, dia direct to the point. Ya. Tetapi bahasanya menarik. Walaupun ringkas kita kata ya, tapi bahasa Nabi itu bahasa yang sangat kita kata apa kita panggil ya, bahasa yang sangat mudah dipahami. Ya, walaupun ya kita panggil didengar oleh orang yang mungkin ilmunya tidak tinggi. Petani boleh faham, nelayan boleh faham ya.
Cuma bagi orang yang ada asas ya ilmu yang lebih daripada orang lain ya, yang above average, dah tentu dia dapat menggali lebih banyak lagi khazanah ya ilmu yang dapat datang daripada hadis-hadis Nabi itu. Dia nampak benda lain. Tetapi dalam hadis Nabi menggunakan apa kita panggil ya, Nabi menggunakan apa idiomatic expression, Nabi guna simpulan bahasa ya, Nabi guna bahasa-bahasa yang tinggi, balaghah pun ada pasti. Ya, yang ini memang golongan tertentu ya yang menguasai linguistik Arab yang faham ya. Itu tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, macam Quran juga ada ayat yang kita kata ya ayat yang jelas yang boleh kita faham. Tetapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat ni mana ayat-ayat yang hanya dipahami oleh golongan tertentu saja. Golongan para ulama ya yang ada background bahasa Arab ya, ilmu apa tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Ya, baru dia boleh dapat hukum. Kadang-kadang kita tak dapat. Ya, contoh macam cerita Ashabul Kahfi kan. Ya, cerita ya ada anjing yang ikut 7 pemuda tu. Kemudian 7 pemuda tidur dalam gua, anjing tidur di luar gua. Ya, apakah hukum yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? Kita kata hukum. Ini cerita. Ya, ini storytelling. Cerita tentang ya anjing tu bukan milik budak-budak lelaki tadi, ya. Tapi anjing tu mengekor budak-budak lelaki tadi. Ya, kalau kita lah contoh kan, ya, kalau kita ajukan soalan. Ya, Ustaz bagi cerita. Apa cerita dia? Tuan-tuan pun tahu. 7 pemuda yang beriman, ya, mereka dipaksa untuk keluar pada agama tauhid. Ya, sebab raja tu, ya, dia ajak mereka untuk menyembah berhala. Dah tentulah budak-budak ni tak nak. Ya, isu sama ada budak-budak ni hidup pada zaman sebelum Nabi Isa ataupun selepas, itu dua-dua kecenderungan ada. Dua-dua mazhab ada. Yang kata budak-budak ni pada zaman sebelum Injil, ada yang kata selepas Injil. Ya, isu Taurat dan Injil lah. Tak apalah, bukan di situ persoalan kita. Kita nak tanya apa hukum yang boleh kita ambil. Jadi budak-budak ni lari keluar lari pada waktu malam, kita tahu ya, larikan diri kemudian diberi ilham oleh Allah untuk bersembunyi dalam gua. Dalam perjalanan jumpa seekor anjing. Anjing tu bukan milik mereka. Ya, tapi anjing tu nak ikut mereka. Ikut aja ya. Dia pun halau-halau, bukan anjing tak nak ikut juga. Sampailah ke pintu gua, mereka pun masuk. Pintu gua tertutup ya. Anjing tidur di luar, budak-budak tadi tidur di dalam. Ya, selama 300 tahun Masihi atau 309 tahun Hijrah. Ya, ada dua pengiraan sebab kita guna kalender yang berbeza. Okey, soalannya, ya. Keluarkan 3 hukum fiqah daripada peristiwa tadi. Dia tak ada kaitan dengan fiqah pun asalnya, dia cerita. Tapi keluarkan 3, ya. Cuba keluarkan satu, apa kita panggil, Kak Suharti, ya. Keluarkan satu hukum daripada peristiwa tadi. Cerita semua kita tahu. Hukum yang pertama apa? Salah tak apa tuan-tuan, cuba je. Um, kita kita di kita kita kena lari daripada kezaliman sekiranya ia menjejaskan akidah kita. Okey, ya. Tapi itu cerita akidah, ini cerita fiqah. Soalan fiqah. Ya, hukum Oh, hakam. okay. Ya, bagi satu. Okay. So Boleh bertawasul kita dengan ada amal soleh. Kejap. Sorang-sorang. Sorry. Anjing itu kita bolehlah maksudnya kita boleh socialize ourselves with the dog, tetapi dia kena di luar kawasan kita tidur misalnya. Ya, itu hukum fiqah pertama, betul, ya. Anjing tak boleh masuk dalam rumah. Ya, sebab Tegur, malaikat rahmat tak kita masuk boleh dalam rumah. Kejap. Itu yang pertama, ya. Itu hukum fiqah. Yang pertama Kak Suharti cerita tadi itu cerita akidah, kena menyelamatkan diri. Ya, Kak Syima, okey. boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Tawasul dengan amal soleh. Yang mana? Yang masa dia nak minta buka pintu tu, dia bertawasul dengan amal soleh dia. Apa ni Kak Syima terkeliru dengan kisah dalam Riyadhus Salihin tu. Ya ke? Ini cerita 7 pemuda yang dalam gua, cerita Riyadhus Salihin tu 3 pemuda. Ini cerita lain. Oh, okay, sorry. Tapi apa kita panggil, benda tu betul. 3 pemuda dalam gua bersembunyi, bukan bersembunyi, dia masuk dan pintu tertutup, ya, dan mereka tak boleh keluar melainkan mereka bertawasul. Betul tu, ya. Tapi ni cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang Oh, tidur okay. 100 tahun dalam Suratul Kahfi. Okey, Ya, apa lagi agak hukum confused. tadi? Ya. Boleh, tak ada masalah. Apa hukum tuan-tuan? Satu, anjing tak boleh bawa masuk dalam rumah. Itu hukum fiqah. Ya, sedangkan cerita tu adalah
cerita biasa tapi dia ada hukum kat situ. Try tuan-tuan, ya. Ada 3. 1. Ada banyak lagi tapi Ustaz highlight yang 3 je. Yang pertama, anjing tak boleh bawa masuk dalam rumah. Dia boleh jadi pengawal, boleh detailkan. Ya, anjing dalam hukum fiqah boleh jadi pengawal dan boleh jadi anjing pemburu. Dia boleh jadi hunting dog dan dia boleh jadi security guard. 2 je, betul. Okey, lagi satu lagi. Apa dia? Anjing tu kalau basah kita tak boleh sentuh, tapi kalau kering boleh. Betul, tapi tak ada cerita dalam tadi tu. Dalam kisah tadi tak ada cerita kering basah tu apa Kak Nap. Apa yang Kak Nap cakap tu betul, tapi bukan daripada kisah tadi. Daripada kisah tadi je. Bagi satu lagi tuan-tuan. Ada 2 ya, ada 3 lah, 3. Satu dah bagi dah, fiqah. Apa lagi? Cuba tuan-tuan cuba bayangkan sekali lagi Ustaz sebut. Para pemuda Membeli belah. ya, mereka diarahkan oleh sultan, oleh raja untuk apa? Membeli Lepas dia orang bangun, dia dia ask one of the friends to go to the pasar kan. And then tak payah cakap lah apa keadaan mereka tu. Itu selepas tu. Ini yang cerita tadi je. Oh, okay. Tak ingat dah Ustaz apa lagi dia punya. Betul, masuk dalam gua. Dalam perjalanan nak pergi gua tu jumpa dengan anjing. Ya, anjing tu tidur luar, mereka tidur dalam. Keluarkan 3 pengajaran. 1 dah sebut tadi betul, ya, anjing tak boleh masuk rumah kerana dalam hadis Nabi sebut, ya, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada apa? Yang ada anjing. Yang ada anjing ataupun ada patung atau gambar. Okey, tak berclear. Itu dah jawab dah. Lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mengasingkan diri daripada fitnah. Bukan fiqah. Fiqah dia, hukum hakam. Yang berkaitan dengan anjing aja apa cerita? Tak dapat tuan-tuan, ya. Okey, homework lah. Ustaz bagi homework. Itu homework tuan-tuan kena cari, ya. Maknanya Ustaz nak bagi tahu tuan-tuan, ya, Quran ni dia penuh dengan hukum sebenarnya. Tetapi hukum tu duduk di sebalik cerita-cerita. Ya, cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Musa, ya, semua cerita. Sebab Quran ni storytelling tuan-tuan. Ya. 500 saja ayat yang direct cerita tentang fiqah. 500 saja. Ya, tetapi yang lain semua storytelling, tapi di sebalik storytelling tu ada banyak hukum-hukum fiqah yang kita kena gali. Itu kena tadabbur. Itu tak ada cara tuan-tuan. Ya. Sebab kalau tidak, macam tadi kan, mana ada ayat Quran tu cerita bahawasanya kalau kita bermuamalah dengan anjing, ya, anjing tu tak boleh berada dalam rumah, tak, dia indirectly. Kita faham? Okey. Sebab budak-budak ni beriman. Budak beriman, dia takkan bawa anjing dalam rumah. Dia takkan jadikan pet. Dia akan jadikan sebagai anjing, sebagai security. Ya, dan anjing tu bukan milik mereka. Anjing bukan milik mereka. Ya. Salah satu hukum, ya, yang boleh Ustaz kongsi dengan tuan-tuan. Orang beriman tak bela anjing. Budak-budak ni bukan anjing dia. Ya. Walaupun Quran sebut seolah-olah macam anjing budak-budak ni, bukan. Budak-budak ni tak bela anjing. Orang beriman mana bela anjing? Ya. Melainkan anjing yang digunakan sebagai security boleh. Ya, kalau ada keperluan memang. Ataupun sebagai hunting dog, sebagai anjing untuk pemburuan. Ya. Kan tak ada sebut dalam tu, tapi tuan-tuan boleh ambil hukum dia. Ya, apa 1 atau 2 lagi tuan-tuan? Tu homework tuan-tuan kena cari. Ya. Cerita apa kita panggil, ya? Cerita Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Cerita dalam surah Yasin, cerita Habib An-Najjar. Oh, banyak tuan-tuan. Ya, Ustaz bagi satu contoh pada tuan-tuan, ya. Cerita Abu Lahab dengan isteri dia. Ya, dalam surah Al-Masad, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Keluarkan 3 hukum fiqah daripada situ. Tuan-tuan jarang dengar kan? Ya, macam itulah tuan-tuan. Itulah kajian Quran. Itu kita panggil Quranic studies. Baca cerita, keluarkan. Macam kita jawab soalan dekat sekolah dulu, reading, ya. Reading comprehension kita kata. Ya, kita baca dan kemudian ada soalan kan, ada 5, 6, 7 soalan. Kita kena jawab berdasar kepada apa kita panggil paragraf tadi. Berasal pada petikan tadi, artikel yang diberikan. Kan macam tu kita belajar.
Quran macam itulah tuan-tuan. Ya, itulah Quranic studies pun kita dapat, oh Allahu Akbar, luahnya kita tak nampak selama ni. Ya, Suratul Masad tu, ya. Itu yang diajar oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika orang tanya pada Yusuf Al-Qaradawi tentang, ya, adakah perkahwinan zaman jahiliah dianggap sebagai sah? Ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi jawab dengan surah Al-Masad. Macam mana dia jawab? Tu tuan-tuan, ya. Tu kena cuba kita fikir sama-sama. Kita kena train kita punya diri ni untuk macam tu. Baru interesting Quran tu tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Kak Zainab faham tak apa Ustaz sebut ni? Faham Ustaz. Ya, dia kena macam tu tuan-tuan. Baru interesting. Ya, maknanya Quran tu tak adalah hanya sebagai storytelling aja. Macam kita tengok drama kan, tengok drama, tengok filem, baca novel, ya. Tujuan dia kan untuk ambil pengajaran. Sebahagian pengajaran tu fiqh sifat dia. Ya, sebahagian pengajaran tu dia berbentuk, ya, kita panggil jurisprudent, ya, itu bahasa tinggilah. Jurisprudent tu fiqh lah. Jurisprudent kan, kita pun nak sebut pun apa kita panggil tergeliat lidah. Jurisprudence. Ya, jadi kalau bahasa lain kita panggil jurisprudential matter, jurisprudential effect. Ya, jadi dia ada dia punya kesan dia, jurisprudential consequence. Tu bahasa tinggi lah tuan-tuan, ya. Tapi itulah istilah dia. Kita kata bahasanya fiqh je lah. Apa hukum fiqh? Ya, yang boleh kita ambil daripada cerita surah Al-Masad. Cerita Abu Lahab dengan isteri dia, ya. Jadi cerita apa? Cerita 7 pemuda dengan apa? Ya, dengan apa kita panggil? Ya, dengan anjing tadi. Ataupun cerita Nabi Khidir, ya, dan juga Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika bermusafir bersama. Apa hukum fiqh yang boleh kita ambil? Oh, banyak tuan-tuan. Banyak, ya. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan. Sebenarnya ada jawapan di sebalik setiap ayat tu ada. Ya, tapi yang tu kena gali lah. Ya, kalau di sekolah maknanya kita kena ajar macam tu, ya. Tapi sebenarnya subjek tu jarang diajar. Ya, kita biasa lebih pada menghafal, menentukan tajwid, ya, makhraj huruf and that's it tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Ya, Quranic study bukan macam tu. Dia akan pergi lebih jauh lagi. Tuan-tuan akan, ya, rasa Allahu Akbar, kecilnya apa yang aku tahu. Kita akan rasa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Quran ni tuan-tuan ilmu ibarat laut yang tidak bertepi. Ya, itu dia punya cerita dia tuan-tuan, ya. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Ya. Awal tadi Ustaz cerita tentang Abdullah Umar dan Abdullah Abbas punya pendapat tu. Oh, tak cerita lagi. Tak habis. Okey, terima kasih, ya. Jadi cerita tentang Abdullah bin Umar yang agak strict, ya, dan Abdullah bin Abbas yang agak liberal, ya. Jadi dia punya persoalan ialah tentang, ya, solat di belakang makam Ibrahim selepas tawaf, kan jadi kita cerita tawaf tadi, sama ada tawaf wajib atau tawaf sunat, ya. Afdal bagi kita selepas daripada tawaf, ya, kita solat di belakang makam Ibrahim, ya. Abdullah bin Umar kata makam Ibrahim tu adalah makam Ibrahim yang kita faham sekarang. Solat di belakang dia ataupun belakang sikit, ya, itu kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas kata setelah dia tengok, ya, apa yang berlaku, ya. Sebabnya sebenarnya dari segi apa kita panggil umur, mereka ni tak adalah jauh beza. Ketika hijrah, Abdullah bin Umar umur 10 tahun. Ya, Abdullah bin Abbas umur 3 tahun. Ya, jadi mereka ada beza 7 tahun saja. Ya, malah Abdullah bin Umar Allah panjangkan usia dia. Dia wafat tahun 73 Hijrah. Ya, tetapi, ya, apa kita panggil? Abdullah bin Abbas wafat tahun 68. Ya, maknanya beza meninggal tu 5 tahun. Abdullah bin Umar lebih panjang usianya banding dengan Abdullah bin Abbas. Ya, tetapi pendekatan fiqh mereka agak berbeza. Abdullah bin Umar kata solat mesti di belakang Ibrahim, exactly di belakang. Belakang sikit tak apa, tapi mesti berbetulan. Abdullah bin Abbas bila tengok orang ramai, keadaannya bersesak-sesak, ada orang bertolak dan sebagainya, maka dia keluarkan satu pandangan seperti mana Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab Fatwa Mu'asirah, Contemporary Fatwa, ya, oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata selagi dalam Masjid Haram di mana-mana pun tetap boleh dianggap sebagai makam Ibrahim, ya. Jadi pandangannya lebih liberal, lebih memudahkan, ya, untuk tidak menyebabkan orang bergaduh, bertolak, bersiku dan sebagainya. Macam itulah. Jadi dua sahabat yang dididik oleh Nabi, ya. Salah seorangnya adalah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, seorang lagi adalah adik ipar Nabi Abdullah bin Umar, kerana kakaknya Hafsah kahwin dengan Nabi, maka Abdullah bin Umar dapat tidur rumah Hafsah
ya, melihat Nabi punya ibadah. Abdullah bin Abbas dapat tidur rumah Maimunah, mak saudara dia yang kahwin dengan Nabi. Dua-dua ada kelebihan. Ya, tetapi mempunyai metodologi atau manhaj pandangan fiqh yang sedikit berbeza. Ya, dua-dua boleh diterima. Sudah tentu kalau nak ikut secara literal Ibnu Umar lah. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih liberal, ya, dan tak salah juga sebab Ibnu Abbas, takkan Ibnu Abbas ni bagi pandangan yang kita kata sembrono, ya. Dia mesti ada pijakan dia, ada pegangan dia, ya. Kalau Indonesia kata ada patukan dia, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya dua-dua tu boleh kita terima pakai. Mana satu yang lebih tepat, itu biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Itu pendekatan Kak Zainab, ya. Okey, selesai kat situ. Ada apa soalan? Ustaz. Silakan tuan-tuan. Ya, sama. Tuan-tuan ada apa soalan? Ada Okey, lagi. so far so Ustaz, good. ada lagi satu. Tadi Ustaz ada sebut kubur di Masjidil Aqsa tu menghadap dua arah kan? Bukan di Masjid Aqsa, di Mesir. Oh, Mesir. Okey. Hmm, Satu arah Mekah, satu Masjidil Aqsa, betul? betul. Ya, ada satu masjid di Mesir. Ya, mungkin apa Kak Shima pun ingat masa kita ziarah Mesir long time ago. Ya, tak tahu berapa tahun yang lalu tu mungkin 15 years, 15 years ago Kak Shima. Ya, 2010. 2010, ya. 2010 maknanya 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, almost 15 years ago. Ya, kita pergi ke satu masjid di Alexandria, nama masjid itu ialah Masjid Nabi Daniel. Ya, Masjid Nabi Daniel, kita masuk, kubur di sebelah bawah. Meaning, ya, kubur tu dulu dia separah dengan masjid. Ya, tapi through times, ya, kita tahu masjid ni kebanyakan dah di elevated, macam Masjid Aqsa, ya. Masjid Aqsa sekarang dia ada New Aqsa, dia ada Old Aqsa. Old Aqsa kat bawah. Okey, ya, sama dengan Masjid Nabi Daniel. Bila kita masuk, kita tengok, ya, kubur dalam tu ada dua. Satu kubur apa ni Nabi Daniel, satu lagi adalah kubur siapa? Kubur apa ni siapa? Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim, ya, dan kubur Nabi Daniel. Kubur Nabi Daniel menghadap ke Masjid Aqsa. Sedangkan kubur apa ni Luqmanul Hakim menghadap ke Kaabah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dekat-dekat kubur tu. Ya, masa mula-mula Ustaz dulu pun datang kita kata pelik. Jadi bila kita tengok balik, tanya imam kat situ, ya, dan kita tengok dalam rujukan, betul lah. Maknanya para ulama beranggapan Nabi Daniel adalah di kalangan Bani Israel. Sebab tu bila dia dikebumikan, dia menghadap ke kiblatnya di Masjid Aqsa. Sedangkan ya Nabi Luqmanul Hakim, dia bukan nabi, dia seorang lelaki soleh, ya. Beliau punya syariat adalah syariat Nabi Ibrahim. Kerana dia bukan Bani Israel. Sebab tu dia punya kubur dia menghadap ke Al-Masjidil Haram di Mekah. Ya, itu di Mesir apa Kak Nak? Ya, di Masjid Nabi Daniel yang berada di Alexandria ataupun Iskandaria. Ya, tempat tu. Okey, ya, ada apa lagi yang Ustaz tertinggal? Silakan. Tak ada? Okey, ya. Tak ada. 358 di bawah tu. Terdapat banyak lagi percakapan, ya, Jawami Al-Kalim. Maknanya Nabi ni punya percakapan macam tadilah. Ya, menarik, indah, ya, orang tak tertidur dengar, ya. Diriwayatkan oleh sekumpulan perawi daripada sejumlah perawi. Maknanya ramai orang dengar. Kadang-kadang, ya, yang dengar Nabi cakap tu 200 orang dengar. Ya, kadang-kadang tu 70, kadang 3 orang aja. Kadang-kadang Nabi cakap seorang aja dengar. Buktinya hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Bukhari dan juga dalam hadis 40 tuan-tuan. Ya, hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh seorang aja sahabat Nabi. Namanya Saidina Umar Ibn Khattab. Dia seorang aja dengar. Orang lain tak pernah dengar. Ya, Nabi sebut sekali, ya, tetapi Umar yang dengar, Umar yang riwayatkan. Adakah hadis itu sahih? Hadis itu sahih. Kerana walaupun seorang aja dengar, tapi orang yang dengar tu adalah khalifah. Orang yang dengar tu adalah salah seorang daripada 10 di jamin syurga, ya, yang ada integriti, yang bukan penipu, bukan perasuah dan sebagainya. Jadi walaupun dia seorang, tetap boleh diterima dan tetap dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Mereka meriwayatkannya hasil daripada ceramah-ceramah Nabi, khutbah Nabi, doa-doa, surat-surat menyurat, ya, walaupun bukan Nabi tulis, tapi ditulis oleh para penulis, ya, oleh Zaid bin Sabit, ya, oleh siapa lagi kita kata, ya, oleh Ubay bin Ka'ab, ya, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ini semua para penulis Nabi. Sayyidina Ali, ya, Osman dan seumpamanya. Jadi semua benda ni, ya, sama ada yang bertulis, ya, macam surat menyurat Nabi hantar, ya,
Tetapi sebahagian tidak ditulis ya kerana dihafal oleh masyarakat Arab. Ya, khutbah Nabi sebagai contoh. Ya, ceramah dan sebagainya yang Nabi buat, ya. Tidak diperselisihkan lagi bahawa dalam masalah ini Rasulullah SAW berada di kedudukan yang tidak ada tandingan, tak ada tandingan. Baginda Nabi ni tak ada tandingan, tuan-tuan, ya. La masila lahu, Arab kata. La masila lahu. Maknanya tidak ada bandingan, ya. Tak boleh nak banding dengan orang lain. Para sahabat berkata kepada baginda, kami tidak mendapati orang yang lebih petah daripada kamu. Betul lah. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil fasih. Ya, fasih. Fasih itu maknanya fluent, ya. Fluent, mana petah. Tapi fluent Nabi, bahasa Nabi tak ada grammatical mistake. Ya, kadang kita bercakap dengan non Malays lah, ya. Kita kata Chinese sebagai contoh, ya. Chinese, dia punya English dia fluent. Ya, tapi macam tadilah accent dia ada Chinese punya accent. Kemudian grammar dia banyak salah. Ya, walaupun dia fluent. Fluent kita biasa merujuk kepada fluency itu lebih pada mana petah dia bercakap. Cakap tu petah, ya. Cakap laju kita kata, ya. Tak ada kalau kita kan but, ya, because, ya, apa ni, after that, ya, dia ada dia tak ada. Dia tak stumble, tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah Nabi punya kepetahan bukan sekadar apa ni running smoothly, ya, tetapi tak ada grammatical mistake. Tu hebat Nabi ni. Maka baginda berkata, tiada yang dapat menghalangku daripada mendapatkan kedudukan itu, memang. Ya, kerana Allah dah pilih Nabi. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan berdasarkan bahasaku betul, bahasa Quraisy, dialek Quraisy, ya. Sebab kita tahu Arab ni ada banyak dialek. Ada dialek Yaman, ya, ada dialek apa ni Makkah, ada dialek orang Madinah, ada dialek, ya, Arab Morocco kita kata, ya. Ada dialek Arab Jordan, ya, Palestin dan sebagainya, berbeza. Ya, kita belajar bahasa Arab, ya, kita sebut kaifa haluka. Ni bagi contoh yang sangat mudah. Ya, bahasa Arab kita belajar kaifa haluka kalau lelaki, kan. Kaifa haluki kalau perempuan. Kaifa haluka anta. Kaifa haluki anti, ya. Tapi orang Mesir tak kata kaifa haluka, kaifa haluki. Ya, dia kata izayyaka anta. Izayyaka, jauh beza. Ya, izayyaka anta. Izayyaki anti. Ya, itu kalau orang apa ni Mesir sebagai contoh. Ya, tapi kalau pergi dekat apa kita panggil, ya, kalau Jordan, ya, apa kita panggil dah lain pula. Ya, apa dia sebut. Ya, kalau di Syria apa ni Ishlonak anta, Ishlonik anti, ya, dah beza pula. Ya, kalau orang Jordan Syu'ah Barak, ya, Syu'ah Barak pula, ya. Jadi maknanya itu dialek, ya. Kalau kita nak belajar lamalah, ya. Tapi cukup belajar kaifah luka sudah. Cuma bila kita duduk di Mesir, sikit sebanyak kita kena belajarlah dialek Mesir itu sebab kita nak socialize dengan masyarakat. Kita nak pergi kedai, kita nak pergi restoran, kita nak bermuamalah dengan pensyarah, ya. Sebab itu kita kata di Azhar sebagai contoh, ya, the first 10 minit, 15 minit, ya, pensyarah akan cakap bahasa standard, ya, standard Arabic, ya, modern standard Arabic. Tapi lepas tu dia akan hantam bahasa Mesir. Jadi kalau kita tak belajar dialek Mesir, lost lah kita, susah nak dapat maklumat. Ya, pasal dia meraihkan, ya, macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi kita kata. Ya, bunyi slang dan sebagainya tahu dah dia orang Mesir, ya. Sebab apa? Sebab itu memang, ya, kebiasaan dia. Kalau kita tengok TV ART, ya, ART apa ni, Arab Radio and Television di Astro sebagai contoh, ya, memang bahasanya kalau drama, ya, kalau pementasan dan sebagainya semua kebanyakannya adalah dialek Egyptian dialect, Egyptian Arabic, Egyptian colloquial Arabic. Ya, tapi kalau waktu berita sebagai contoh, ya, tu standard lah. Macam tu lah, tuan-tuan. Ya, macam kita juga ada dialek banyak, ya. Dan Nabi menguasai semua dialek Arab. Ya, Nabi menguasai bahasa Fusha sudah tentu, ya, dialek Quraisy dan juga dialek-dialek yang lain. Ya, itu kelebihan yang Allah bagi. Tetapi Allah buat Nabi tidak pandai bahasa Hebrew sehingga Nabi tak ada akses kepada Taurat dan Nabi tak pandai bahasa Aramik sehingga Nabi ada akses kepada Injil. Tak, Allah sengaja buat begitu. Kerana nak elak daripada tuduhan, ya, Nabi pandai, Nabi ciplak, ya, Nabi plagiarize, ya, daripada Taurat dan Injil. Jadi tak ada plagiarism, tak ada, tuan-tuan, ya. Nabi tak ciplak, tak ada. Pasal tak ada bukti Nabi pandai bahasa Hebrew, Taurat, ya, dan Nabi tak tahu bahasa Aramik. Aramik adalah bahasa Injil. Ya, tak tahu. Jadi tak ada tuduhan, macam mana orang nak tuduh Nabi? Dan the first 10 years of Nabi punya kehidupan setelah dapat wahyu,
Mana sampai umur 50, ya, Nabi tak boleh membaca dan menulis. Allah buat begitu supaya orang tak tuduh Nabi yang tulis Quran. Nabi pun tak boleh tulis. Ya, jadi nak kata Nabi bersyair, Nabi tak pernah terlibat dengan syair sejak kecil. Nabi tak pernah hadir pun bertandingan syair. Nabi tak pernah dirakamkan buat syair dan sebagainya, tak pernah. Ya, walaupun nanti kemudian Nabi ada menggunakan perkataan penyair yang bagus-bagus lah. Penyair jahiliah, ya, ada. Tapi itu selepas Nabi hijrah ke Madinah, bukan di Mekah. Ya, jadi macam itulah ya cerita dia tuan-tuan. Allah jaga sungguh Nabi ni supaya Quran tu terjaga. Ya, itu cerita dia. Okey, ada apa-apa? Tuan-tuan silakan. Ada apa? Ada apa lagi? Kak Mariatun, ya, Kak Norma, ada apa? Sherin, ya, Kak Shima, ada apa soalan? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Tak ada ya. Kalau tak ada kita teruskan. Okey, ya. Baginda berkata tiada yang dapat menghalangku. Sesungguhnya Quran diturunkan berdasar bahasaku. Betul. Yakni bahasa Arab yang jelas. Di lempat yang lain Nabi berkata aku adalah orang Arab yang paling petah, yang paling fasih. Ana absahul Arab. Ya, jadi ana absahul Arab. Aku adalah orang yang paling fasih. Ya. Disebabkan aku berketurunan Quraisy. Baida'ani min Quraisy. Dahlah aku yang paling fasih. Aku daripada Quraisy. Maknanya, ya, maknanya double apa kita panggil, ya, double apa tu dipanggil, ya. Double emphasis, ya, double emphasis, ya. Kerana dahlah Nabi itu Quraisy yang paling hebat, ya. Nabi paling fasih pula. Ya, ataupun Nabi paling fasih, ya, Nabi pula orang Quraisy yang paling fasih. Dan dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad adalah kampung Halimah As-Sa'diyah, ya, yang memang terjaga bahasa Arabnya. Ya, macam Al-Imam Syafi'i kita kata. Walaupun Imam Syafi'i ni Quraisy tapi dia lahir di Gaza. Ya, dia lahir di Gaza, Gaza yang diserang sekarang, ya, oleh apa ni, orang Yahudi Al-Mu'tadin, ya, Yahudi yang zalim, yang melampaui batas. Jadi masa umur 2 tahun baru dia balik ke Mekah. Ya, tetapi dia belajar daripada kabilah Badui yang dekat dengan Arafah. Ya, Badui Bani Huzail nama dia. Ya, Bani Huzail ni bukan Quraisy, ya, tapi bahasa Arabnya bagus. Ya, Imam Syafi'i belajar daripada mereka selama 10 tahun, berulang-alik daripada rumah ke kampung, ya, di Arafah tu semata-mata untuk memperbaiki bahasa Arabnya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah memiliki kekuatan bahasa Arab Badui dan ketinggian gaya bahasanya. Kejelasan lafaz-lafaz moden dan menarik tutur kata. Jadi kalau Nabi bercakap ni orang suka nak dengar. Ya, sebab perkataan tu, ya, pemilihan perkataan. Ya, apa ni, choice of word, ya, Nabi punya expression. Nabi gunakan perkataan yang tepat pada waktu yang betul, ya, mengikut konteks, ya. Jadi macam itulah, ya, kejelasan lafaz dia. Ditambah lagi dengan bantuan ilahi, sudah pasti, yang membekalkan wahyu kepada baginda di mana pengetahuan yang terdapat di dalamnya tidak dapat dijangkau oleh ilmu manusia, tak dapat. Ya, pasal orang tak boleh nak terfikir tuan-tuan. Maklumat-maklumat, ya, tentang contoh, ya, apa ni, Ramses the second, ya, ke yang tenggelam ataupun merempetah. Ya, sebenarnya dah cerita detail dah. Cuma dalam Quran, kerana Quran menyebut Firaun. Firaun merujuk kepada raja, bukan mesti orang yang sama. Sebab tu, ya, para sejarawan kata zaman Nabi Musa ada 2 Firaun. Satu Firaun bapa angkat dia, yakni Ramses the second. Satu lagi ialah abang angkat dia, ya, Merinpetah ataupun Merneptah, ya, ada 2 cara menyebutnya. Jadi yang mana satu yang tenggelam dalam the Great Bitter Lakes, bukannya Laut Merah, bukan. Bukan Red Sea tetapi Reed Sea, Reed, R-E-E-D. Reed Sea, ya. Reed Sea itu adalah tumbuh-tumbuhan, ya, yang tumbuh di tebing the Great Bitter Lake dekat Ismailia, tengah-tengah terusan Suez sekarang. Ya, kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan tengok Red Sea, ya. Ni masa Ustaz pergi dengan Kak Shima tu, kita tak pergi tempat ni, ya. Ni baru yang baru-baru, ya, yang package baru-baru untuk Egypt pergi tu, tu Ustaz bawa ke Ismailia. Ya, kita boleh tengok terusan Suez tu. Dulu kita tengok juga, ya, tetapi terusan Suez daripada the city of Suez. Sekarang kita tengok daripada Ismailia kat tengah-tengah tu. Ada banyak reed, tuan-tuan, ya. Ada pokok-pokok yang tumbuh di tebing tu. Sebab tu dipanggil Red Sea, bukan Red Sea. Ya, itu terjemahan yang sudah agak menyeleweng, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tengok, ya, apa ni yang berlaku ialah bukan Ramses the second yang tenggelam. Ya, yang tenggelam ialah Merinpetah, ya, abang angkat Nabi Musa yang memang cemburu dengan Nabi Musa sejak Nabi Musa kecil lagi. Kerana bapa dia Ramses the second sayang Nabi Musa sebab Nabi Musa perangai elok. Ya, anak-anak dia perangai huduh, kita kata, ya. Sebab tu tak peliklah kalau Musa disayangi, ya.
Jadi adik-beradik yang lain, mana adik-beradik apa ni, anak apa Ramses II, anak kandung dia cemburulah. Ya, sebab tu bila mereka naik sebagai Firaun, sebagai raja, maharaja, ya mereka hentam Musa betul-betul, ya. Memang kau-kau punya dihentam, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya ada dua Firaun yang berbeza, ya. Sejarawan lah yang kena buat pendetilan. Para ulama tafsir lah yang kena study lebih dalam lagi, ya, supaya kita dapat mengetahui. Kerana kedua-dua tu, ya, dia punya zamannya berbeza, ya. One after another. Merimpetah datang selepas bapaknya Ramses II. Jadi Ramses II macam mana kita tahu, ya, kerana ada postmortem dibuat. Bila postmortem dibuat, ya, maka kita tahu apa punca kematian sesuatu mumia tu. Ya, sebab semuanya telah dimamifikasikan, ya. Yang mana satu itu, ya, apa kita panggil, ya, apa ni, medical finding lah yang akan membantu kita. Sejarah tidak pernah menipu, tuan-tuan, ya. Cuma kadang-kadang kita tertipu oleh sejarah sebab kita tak belajar. Kita tak pergi detail, ya. Jadi ustaz pun pergi museum lah, ya, kita tengok, baca dia punya maklumat, beli buku dia dan sebagainya, baru kita tahu. Ya, dan untuk pengetahuan Kak Syima, ya, dulu Firaun Ramses II dan sebagainya yang diletakkan di Cairo Museum dah tak ada kat situ. Dah pindah ke tempat yang lebih canggih lagi. Ya, state of the art punya museum, ya. Tuan-tuan boleh Google saja cari, ya. Museum Firaun yang terbaru, cantik tempat dia, ya. Memang menarik, jauh beza dengan yang ada di Cairo apa ni, di tengah-tengah Tahrir Square dulu, lain sangat beza. Mumia yang sama, ya, tetapi ya dalam tempat yang sudah sangat berbeza dan sangat menarik. Persembahan dia sangat menarik, ya. Suasana dia tu pun lebih, ya, lebih apa kita panggil, ya, dia ikut konteks, ya, kerana macam tadilah tuan-tuan, ya, state of the art punya teknologi memang baguslah, ya, dia buat sangat menarik tuan-tuan, ya. Itu Egypt, ya. Okey, ya, ada apa Kak Maritun? Kat mana tempat baru tu Ustaz? Di Cairo juga, ya, tetapi dia luar, dia bukan, kalau dulu betul-betul dekat Tahrir Square. Tahrir Square tu macam Square, dataran ya. merdeka dia. Ha. Ya, ini keluar dari situ, ya, dalam lebih kurang 40 minit daripada situ. Tapi masih dalam Cairo lagi, masih. Tapi cantiklah dia buat di tepi tasik, muzium besar, ya, bas apa ni senang boleh masuk, ya. Dalam kawasan dia ada lift, ada beberapa tingkat, ya, kemudian ada kedai buku dia, ya. Kemudian kita boleh duduk, boleh tanya soalan, dia ada apa kita panggil macam apa istilah dia? Ya. Interaktif. Dia interaktif betul, ya. Dan lebih canggih lah, lebih canggih. Ya, bukan kalau Dia dulu, ya, guna immersion Ustaz, dia guna immersive ni. Dia macam kita masuk kat dalam zaman tu lah. Dia buat macam tu kan Ustaz. suasana tu, ya, ada Ha. suasana, ya. Sebenarnya teknologi yang membantu kita menghayati lebih dalam lagi. So dia ada dia punya timeline, kita boleh tengok dia buat, ya, kita oh ni zaman ni kita boleh tengok. Besar lah dia buat timeline tu besar. So interesting lah, ya. Macam kalau Ustaz boleh keluar sikit tajuk, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Aceh, Bandar Aceh sebagai contoh, ya, dia ada muzium tsunami. Muzium tsunami tu dia buat pertandingan, ya, dan tim yang menang tu, ya, dia punya idea tu lah yang diangkat, ya, untuk buat muzium tsunami tu. Jadi peringkat awal kalau kita masuk, sebab tsunami tu melibatkan, kita tahulah tsunami, ombak, ya, ombak air, ombak laut yang tinggi, ya. So dia akan buat supaya bila kita masuk tu, ya, bila kita masuk dalam muzium, nak masuk dalam muzium tu kita lalu satu tempat sempit dan ada air turun. Kita rasa macam seolah-olah kita berada di tengah-tengah tsunami tu. Ya, jadi kemudian dia ada, ya, macam apa kita panggil, ya, macam apa istilah dia tu. Ya, dia ada simulator tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk, ya. Dia panggil immersive technology Ustaz. Oh, itu immersive technology. Thank you for the right word, ya, right ni terminologi. So dia ada simulator, tuan-tuan boleh duduk atas tu dan dia boleh adjust dia punya apa kita panggil, dia punya skala Richter dia. Ya, tuan-tuan duduk kat atas tu tuan-tuan akan rasa, ya, macam Jepun buat museum lah. Ya, macam San Francisco buat museum sama tuan-tuan. Jadi kita boleh rasa macam mana gegaran dia tu. Ya, keadaan dia, ya. Yang Jepun buat lagi canggih lah. Ya, jadi macam itulah, ya, tuan-tuan, ya, dia punya apa kita panggil museum tu sudah canggih sehingga kita lebih dapat merasai tadilah, ya. Sebab ada immersive teknologi tadi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh YouTube tengoklah kalau ada lah. Ya, Ustaz tak pasti, mungkin ada yang terbaru, ya. Dan benda-benda ni dibuat, ya, untuk supaya kita lebih suka pada sejarah lah. Kalau tidak dia dull lah. Kalau baca buku, ya, kita
Pergi muzium pun tak ada, tak interaktif, tak macam kita tak berminat lah, ya, tak menarik. Sejarah tu dah lah tak menarik kan, ya. Jadi dibuat dalam bentuk yang sangat tidak menarik. So tak interesting lah tuan-tuan. Ya. Tapi macam biasalah, ya. Kita jarang suka pergi ke muzium, ya, sebab pergi muzium tu memang kena menghabiskan berjam-jam kat situ. Ya, mana kadang-kadang kita datang awal, ya, dan kadang-kadang separuh hari tu kat situ je. Separuh hari tu pun tak cukup sebenarnya. Ya, mungkin the whole day kita duduk kat situ. Tapi orang tak nak lah. Ya, takkan duduk muzium je Ustaz. Ya, orang dah komplain dah. Ya, jadi kita kena pelbagaikan lah. Ya, supaya ada shopping pun ada ziarah tempat-tempat menarik pun ada, muzium pun ada. Ya, it's a combination lah. Baru orang tertarik lah untuk, ya, mungkin pergi ambil gambar dan sebagainya. Macam tu lah cerita dia. Okey tuan-tuan, ya. Itu kalau Ustaz boleh kongsi lah sedikit pengalaman. Tak banyak tapi ada banyak benda yang tuan-tuan boleh belajar lah. Ya. Mengenai kemuliaan keturunan Nabi, ya. Nabi Quraisy, Bani Hashim. Quraisy tu dah paling mulia. Bani Hashim memang, ya, top of the list lah tuan-tuan. Ya, top of the list, ya. Sebab itu Nabi walaupun tak kaya, tetapi bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, ya, bapa saudara Nabi pinang Khadijah tu tak ada isu tuan-tuan. Isunya, ya, kita kata, oh mana tak sekufu Nabi tak kaya, ya. Nabi tak miskin, tapi Nabi tak kaya. Ya, Khadijah paling kaya, ya, di Mekah pada ketika itu. Tapi sebab Khadijah daripada Bani Asad, Nabi Muhammad daripada Bani Hashim, jadi tak ada isu. Ya, melainkan kalau yang miskin tu Bani Asad, ya, dahlah Bani Hashim ni mulia, kemudian, ya, dia punya harta dan sebagainya banyak. Tu nampak macam tak balance lah, tak sekufu, ya. Tapi kalau dia ada way around, tak ada isu tuan-tuan. Negerinya Mekah, ya, sangat mulia kerana ada Kaabah. Orang datang daripada seluruh pelosok alam, ya, untuk tawaf, untuk solat dan beribadah di situ, ya. Jadi tempat Nabi membesar Mekah. Ya, of course Nabi juga dibesarkan di kampung Bani Sa'ad selama 5 tahun di sana. Ya, itu pengajaran yang besar untuk Nabi. Nabi belajar tentang kehidupan. Ya, sebab tu Nabi faham tentang kehidupan orang Badui. Sebab Nabi pernah duduk di kawasan Badui. Ya, Nabi, ya, faham tentang pemerintahan kerana datuk Nabi Abdul Muttalib adalah Gubernur Mekah. Ya, bapa saudara Nabi Abu Talib juga adalah pemimpin besar Mekah. Nabi punya bapa saudara, ya, orang mulia lah kebanyakannya, ya. Contoh kita kata Hamzah, ya, Saidina Abbas, ya, dan sebahagian daripada mereka orang mulia, ya, tetapi memilih untuk jadi tak mulia. Contohnya Abu Lahab sebagai contoh, ya, dan beberapa orang yang lain. Jadi tidak ya, ada soalan? Tak ada, ya. Tidak memerlukan kepada keterangan untuk membuktikannya. Tak perlu dah. Ya, bila orang dengar Nabi pada mana? Bani Hashim, macam kita lah, ya, kalau orang tanya. Ya, apa ni orang mana? Ya, Arab mana? Ya, kita kata Arab Mekah. Ya, keturunan mana? Ya, Bani Hashim. Tak ada isu lah tuan-tuan. Orang tak tanya dah. Ya, sebab orang tahu dah. Ya, memang dia keturunan yang paling mulia. Ya, baginda berketurunan golongan terpilih Bani Hashim dan juga kabilah Quraisy. Ya, ibu dan bapa Nabi berasal daripada golongan Arab yang paling terhormat. Bapa Nabi Abdullah Bani Hashim, ya, mak Nabi Aminah daripada Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah ni ada anak, ya, keturunan daripada Kilab juga, ya. Kilab ni ada anak Qusay, ya, dan juga daripada anak, ya, apa kita panggil, ya, yang kita panggil sebagai apa ni Abdul Manaf nanti, ya, Abdul Manaf yang lain, ya. Keturunan dia tu, ya. Apa kita panggil sampailah kepada mak Nabi, ya, binti Wahab, ya. Wahab, bapa Wahab tu. Ya, bapa dia lagi semua kembali kepada Kilab. Kilab tu adalah bapa kepada Qusay. Qusay bin Kilab ni tokoh besar lagi. Jadi makna tak ada isu tuan-tuan, ya. Macam Nabi dengan Khadijah tadi. Khadijah Bani Asad. Asad tu datang daripada Abdul Uzza. Abdul Uzza dia beradik dengan Abdul Manaf, moyang Nabi, ya. Jadi tak ada isu. Semua tu anak kepada Qusay bin Kilab. Jadi dari segi keturunan tak ada isu Nabi ni, ya. Baginda adalah penduduk Mekah yang merupakan negeri yang paling mulia di sisi Allah di mata manusia. Dalam perbincangan yang lalu, ya, kita dah sebut dah di permulaan kitab ini, kitab sirah ni, kita telah membentangkan maklumat yang mencukupi mengenai perkara itu. Panjang dah cerita tentang keturunan Nabi. Mengenai keperluan asasi dalam kehidupan. Ada yang dipandang mempunyai keistimewaan disebabkan sedikit dan ada yang dipandang istimewa disebabkan banyak. Ada juga yang dipandang istimewa disebabkan sedikit dan banyak berdasarkan kepada keadaan. Ya, apa makna ni tuan-tuan? Apa maksudnya itu? Ya, kadang-kadang ada keperluan yang banyak contoh. Ya, kadang-kadang keperluan yang sikit. Contoh macam Nabi lah. Ya, bila Nabi
dibuat oleh Allah tak boleh baca dan menulis sebagai contoh. Nampak macam Nabi ada kekurangan. Ya, macam zaman konteks sekarang kan. Kalau orang tu tak boleh baca, tak boleh menulis, kita kata lah, baca tak boleh. Menulis pun tak boleh. Ya, macam mana? Kita akan kata macam tu. Tapi bagi Nabi, ya, keadaan baginda tak boleh baca dan menulis itu menyebabkan Nabi mulia. Macam mana pula? Ya. Sebab mulia Nabi itu kerana orang tak boleh tuduh Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil. Orang tak boleh tuduh. Macam mana orang nak tuduh, tuan-tuan? Tak boleh nak tuduh. Ya. Pasal Taurat dan Injil tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa yang berbeza daripada bahasa Arab. Ya. Jadi kalau Nabi tak boleh bahasa Hebrew dan bahasa Aramik, tak ada isu, tuan-tuan. Ya. Sebab kebanyakan orang Mekah pun memang tak pandai bahasa Hebrew dan bahasa Aramik, melainkan beberapa orang, antaranya Warakah bin Naufal, ya. Apa kita panggil, sepupu Khadijah yang jadi konsultan pada Nabi. Bila Nabi bertemu dengan Jibril for the first time, Nabi datang bersama Khadijah, jumpa dengan Warakah yang ceritakan sebab dia pandai kitab Injil sebagai contoh. Adalah beberapa orang, ya, tetapi majoritinya tak tahu bahasa tu. So bukan satu kehinaan. Nabi tak boleh baca dan menulis. Kebanyakan orang Mekah tak boleh baca dan menulis. Ya, sebab itu bukan Nabi seorang yang tak boleh baca dan menulis, majoriti penduduk Mekah Madinah. Ya, memang penulis wahyu berapa orang, tuan-tuan? Tak ramai. Penulis wahyu berapa orang sangat yang boleh menulis dan membaca, boleh dikira dengan jari, orang Mekah dan orang Madinah. Jadi kekurangan Nabi itu sebenarnya bukan kekurangan. Ya, sebenarnya adalah kemuliaan. Ya, jadi orang akan tahu bahawasanya Nabi tidak belajar daripada mana-mana tokoh. Nabi punya ilmu direct datang daripada Allah. Itu kemuliaan. Ya, kita kena tengok macam tu. Perkara yang dipandang mempunyai keistimewaan disebabkan sedikit ialah seperti makan dan tidur. Ni contoh, ya, contoh umum, ya. Orang Arab dan cerdik pandai semenjak dulu lagi memuji kedua-duanya apabila digunakan dengan kadar yang sedikit dan mencela apabila digunakan dengan kadar yang banyak. Ini kerana memperbanyakkan makan contoh. Dan minum itulah bukti kepada pelakunya berwatak gelojoh, ya, tamak, buas dan mengikut hawa nafsu yang menjadi penyebab kepada kemudaratan. Memanglah, tuan-tuan, ya, kalau kita makan lebih, memanglah kesan pada tubuh badan kita lah. You are what you eat. Kalau kita tak jaga kan, ya, dengan apa kita panggil, boleh kena berbagai penyakit lah, memang betul. Ya, sebab kita tak kontrol. Ya, makan tak salah. Ya, tetapi ada limitation, ada kontrol, ada keseimbangan makanan. Ya, ada dia punya apa kita panggil, ya, pyramid of food kita. Ya, food intake kita macam mana. Jadi ada dia punya peraturan dia, ya. So orang yang makan banyak, ya, nampak tak apa kita panggil, ya, nampak gelojoh. Nampak akhlaknya kurang, kita kata, ya, mungkin rakus, ya. Tapi orang yang makan sikit, ya, nampak lebih apa kita panggil, lebih bersopan. Ya, contoh kita kata, ya, contoh kita tengok orang lah, ya, kita tengok. Ya, sebab tapi ada orang yang mungkin makan sikit, ya, tapi kena penyakit juga, itu Allah nak uji dia lah, nak buat macam mana, dia dah jaga dah kan. Tetapi memang, ya, keluarganya, sebab kadang-kadang sebahagian penyakit ni dia diwarisi, ya, penyakit yang inherited, ya, memang macam tu, ya. Contoh kita kata kalau bapa dia, datuk dia ada apa kita panggil, ya, ada batu hempedu contoh, ya, ada batu karang contoh, ya, dalam dia punya hempedu ke, dalam dia punya pundi kencing contoh, ya. Jadi kebiasaan anak cucu pun mesti ada yang akan kena juga macam tu. Itu nak buat macam mana, tuan-tuan, ya? Itu diwarisi, tak ada pilihan lah, ya. Tapi kalau yang lain-lain, ya, kita boleh kontrol lah juga, ya, kita dah tahu dah. Ya, family kita ni ada masalah jantung, ada masalah itu, ada masalah ni. So kita daripada awal kita jaga, ya. Mungkin kena juga, tetapi, ya, towards the end lah. Ya, tak adalah kita kata umur 20, 25 dah kena dah. Ya, mungkin ujung sikit, ya. Macam kita kata darah tinggi kan, ya, mungkin umur 25, 30 tak kena lagi. Ada orang umur 30 dah ambil ubat darah tinggi kan. Kita alhamdulillah selamat, tak ada kena. Ya, tapi akhirnya kena juga, tapi dah umur 50 lebih baru ambil ubat darah tinggi. Macam itulah contoh dia, tuan-tuan. Ya. Jadi makan kontrol lah sikit, ya. Macam tu. Sedikit makanan dan minuman pula adalah bukti kepada sifat qanaah. Qanaah sifat terpuji. Qanaah maknanya, ya, cukup dengan apa yang ada, ya. Tidak berlebih-lebihan. Kemudian dia menjadi penyebab kepada kesihatan tubuh badan. Kita dah faham dah. Banyak tidur pula adalah bukti bahawa pelakunya seorang yang pemalas, lemah dan tidak cerdik. Ya, tidur banyak kita kata, ya. Sebab bila tidur banyak, kita punya masa untuk ibadah jadi kurang. Masa untuk kita membaca, mengulang kaji, tengok Quran dan sebagainya akan jadi kurang.
Penyebab kepada malas, lemah, membuang umur tanpa faedah, keras hati, lalai dan mata. Itu kalau dia tidur dalam keadaan beribadah, tak apalah. Ya, kita dah umur apa kita panggil satu hari kan, ya, 24 jam. Kita tidur 6 jam contoh. Ya, 6 jam. Maknanya 1/4 daripada tidur kita, 25% daripada masa kita. Ya, jadi 25% tu banyaklah tuan-tuan. Ya, jadi 25%. Jadi maksudnya kalau umur kita berapa, ya? Kalau umur kita 40 tahun, mana dah 10 tahun kita tidur. Ya, kalau tidur kita dengan wuduk, ya, ada solat sunat witir sebelum tidur, ya, tidur dalam keadaan berwuduk dengan doa, kemudian diiring, ya, kita punya kita panggil rusuk ke kanan, ya, menghadap kiblat dan sebagainya, alhamdulillah lah. Ya, kita kata walaupun tidur 6 jam satu hari sebagai contoh, ya, tapi tidur dalam ibadah. Kalau mati dalam tidur pun tetap dianggap sebagai mati dalam fitrah Islam. Ya, itu janji. Cuba kita bayang kalau orang tu tidur 10 tahun, ya, wuduk pun tak ambil. Main tidur macam tu saja. Lagi rugi dalam kehidupan dia, ya. Jadi macam itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, ya, itu cerita tentang makan dan tidur tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan tidur dengan kadar yang sedikit. Baginda bersabda tidak ada bekas yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegapkan tulang sulbinya, menguatkan tubuhnya. Sekiranya dia tidak mampu melakukannya, maka 1/3 daripada perutnya untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Banyak tidur adalah disebabkan oleh banyak makan dan minum. Dia ada dia punya domino effect dia lah, ya. Kalau makannya banyak, maka tidurnya pun secara umum banyak juga. Aisyah isteri Nabi berkata perut Nabi tidak pernah penuh kerana kekenyangan. Dalam hubungannya dengan isteri, baginda tidak bertanya mereka tentang makanan dan tidak menyatakan keinginannya untuk makan. Ya, sekiranya mereka menghidang, maka baginda makan. Apa yang dihidangkan, baginda terima. Dan minuman yang diberikan, baginda minum. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Ya, jadi maknanya Nabi makan bukan bersandar. Ya, Nabi tak bersandar lah. Ya, sedangkan kita memang macam itulah, ya, menyandar. Ya, sebab kita tengok kan budak-budak pondok sebagai contoh, ataupun sahabat-sahabat kita daripada jamaah tabligh, kan, cuba tengok. Ya, makan dalam hidangan, ya. Makan dalam kita panggil, kita pun berhidang juga, ya. Tapi berhidang tu makan pinggan masing-masing, ya. Tapi mereka makan dalam talam sebagai contoh. Budak-budak pondok lah, budak-budak mat tahfiz sebagai contoh, kan, ya. Makan ala kadar kita kata, ya. Jadi dia punya suasana kehidupan tu kita dilatih daripada kecil lah. Ya, sebab tu kalau kita buat makan dalam talam di masjid-masjid tertentu, kadang-kadang ada orang dia tak selesa. Ya, dia minta pinggan. Dia kata tak boleh, saya tak biasa ustaz. Ya, kena belajarlah sikit-sikit sekali-sekali kita kata, ya. Supaya kita boleh makan berjamaah. Makan berjamaah ni dia sedap tuan-tuan. Ya, walaupun makanan tidaklah sedap sangat, tapi suasana berjamaah itu menambahkan selera kita. Kita tengok orang makan, kita pun berasa sedap. Ya, sedangkan yang diturunkan oleh Allah adalah keberkatan dia. Ya, sebab tu dalam hadis yang disebut, ya, makanan untuk 2 orang boleh dimakan oleh 3. Makanan untuk 3 orang boleh dimakan oleh 4. Ya, kerana apa? Ya, kerana keberkatan tadi. Ya, jadi yadullahi ma'al jamaah. Bantuan Allah, pertolongan Allah, rahman Allah turun bersama dengan jamaah. Ya, kalau makan berjamaah, makan seorang memang tak seronok tuan-tuan, walaupun sedap. Ya, tapi kalau kita makan berjamaah, makan gerup kan, ya, kadang makan roti canai aja. Ya, tapi rasa sedap tuan-tuan. Sebab makan bersama-sama dengan orang lain, mungkin isteri, suami dan anak-anak kita. Ya, tapi kalau makan seorang, walaupun roti sardin ataupun ya roti kita panggil, ya, roti prata, ya, ataupun roti dia panggil, ya, tanduri dan sebagainya, mungkin tak sesedap seperti mana kita makan beramai-ramai. Itulah cerita dia. Ya, Kak Jimah ada apa? Ya, nak tanya bab makan ni. Ada ke bab tentang bila makan kena tutup mulut bila mengunyah instead of berbunyi-bunyi, Ustaz? Tak pernah dengar lah pula. Apa ni, Kak Syimah dengar daripada mana tu? Ada Saya bertanya. Sebabnya daripada kecil saya memang annoyed bila orang makan berbunyi-bunyi. Oh, itu memang family punya ni kot. Family punya kebiasaan kot. Tak nama selalu kalau kita tengok macam orang putih, dia kalau table manners tu dia orang makan kan tutup mulut, jadi tak bunyi kan. Tutup mulut, ya? Yalah. Ustaz tak tahu benda tu, ya. Tak tahu sama ada panduan daripada ni, tapi tak pernah dengar lah. Ya, tapi jangan ambil Ustaz punya cakap ni sebagai final say, ya.
Sebab mungkin di sana ada hadis-hadis tertentu yang datang daripada kitab-kitab lain. Ya, sebab kitab hadis ni banyak kan. Kita selalu sebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ada berlonggok lagi. Ya, kitab sahih aja ada Sahih Ibnu Hibban, ya, Sahih Abu Awanah, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, paling kurang ada 3 lagi kitab sahih. Ada Mustadrak Al-Hakim juga diambil berdasar pada sahih-sahih, kitab-kitab sahih tadi. Pendekatan dia. Jadi mungkin ada dalam kitab-kitab lain, Ustaz tak pasti. Wallahu alam, ya. Kena buat homework lah tu, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Okey, ya. Ini benda asas saja ya. Ini di hujung kitab Ada ni. Ya, ada soalan lain tapi tak berkenaan dengan makan minum tadi. ya But silakan. rather on nasab tu. Sejak bila orang Arab menggunakan family name macam Al-Sagof, Al-Junid, Al-whatever. Sebab Rasulullah SAW, family dia tak adalah kata Al-Manaf ke Al-Hashim ke, melainkan Jordan lah dia guna Hashimite kan. Nah, tapi kalau zaman Nabi memang Nabi Al-Hashimi, memang sebut Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi ada. Oh ya. Memang Tapi sebut. tak ada pula disebut yang lain-lain tu tak pernah pula kita come across kata Al-Hashimi bila kata keturunan Rasulullah SAW. Memang macam tadilah ya, mungkin. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain pun sama juga ya, macam cuma kita yang tak sebut ya. Kita kata Abu Bakar As-Siddiq ya, At-Taimi, ya, Umar bin Al-Khattab ya, apa ni Al-Adawi contoh ya, mak Nabi Aminah binti Wahab, apa ni, apa kita panggil ya, Az-Zuhrah ke ya, ada Az-Zuhriyah. Sebenarnya di kalangan masyarakat Arab tu ya, kadang-kadang memang dia tak sebut lah, tetapi kalau dia perkenalkan diri dia akan sebut. Ya, cuma Ustaz tak pasti apa sebenarnya pertanyaan Kak Shima tadi, tapi dalam konteks moden ni nampak dia hidupkan balik. Ya, tapi macam tadilah, takut masing-masing tu nak ambil kesempatan aja. Kerana bila orang kata, oh, family Nabi, oh, ya, kita akan rasa macam tu. Ya, kali kalau tujuan dia untuk tu, tak ada apalah kita kata. Ya, takut riak lah, itu sajalah. Ya, Yeah, but then at the same time, keturunan Nabi kan tak layak terima zakat kan. betul. So that could be one way to identify orang yang tak layak terima zakat kan. Ya, betul. Ya, memang ada kebenaran lah ya. Sebab ambil kes Hasan dan Husin kan. Yang ketika Nabi balik ke rumah, Nabi melihat Hasan Husin sedang makan sesuatu. Nabi tanya kepada Fatimah. Fatimah kata, ni ada orang bagi sedekah. Nabi keluarkan balik ya, tamar yang ada dalam mulut Al-Hasan dan Al-Husin, menunjukkan bahawasanya keluarga Nabi ya tidak boleh makan sedekah. Ya, at the same time mereka juga tidak boleh menerima zakat. Yang mereka boleh terima hanyalah apa ya, hanyalah hadiah boleh. Jadi kalau seseorang tu mengaku sebagai keluarga Nabi, dia juga tidak layak untuk menerima zakat dan tidak layak untuk menerima sedekah, tak boleh. Pasal itu kemuliaan bagi keluarga Nabi. Ya, tapi kadang-kadang ya kita tengok, minta maaf, kita kata ya, dia claim keluarga Nabi tapi dia ambil zakat. Dia claim keluarga Nabi tapi dia ambil sedekah. Jadi macam mana? Ya, dia claim keluarga Nabi itu untuk kemuliaan, tetapi dia lupa bahawasanya perbuatan dia telah merendahkan kedudukan keluarga Nabi. Ya, kerana keluarga Nabi tak layak untuk dapat zakat dan tak layak untuk dapat sedekah. Mereka layak untuk dapat peruntukan daripada Baitul Mal, betul. Ya, tetapi dalam bentuk ghanimah. Lain pula kan, kita panjanglah cerita dia. Cuma dalam konteks moden, ghanimah tu dah tak ada. Pasal tak ada peperangan kan. Ya, jadi macam mana? Kerajaan kena ada peruntukan khusus lah untuk keluarga Nabi. Memang kena ada. Sebab isteri-isteri Nabi kan, zaman Nabi telah wafat, ya, mereka masih dapat peruntukan daripada Baitul Mal. Ya, Nabi punya keluarga masih dapat. Ya. Tetapi macam tadilah, dalam konteks moden sekarang macam mana? Sebab ghanimah sudah tidak ada. Itu perlu dibincangkan secara lebih detail lah. Okey tuan-tuan, ya, Ustaz kena berhenti di sini. Kita nak masuk Zuhur dah. Ya. Dah pukul 1, kita berhenti pada mana tadi? Ya, banyak makan dah selesai. Aisyah pun dah bagi tahu. Ya. Penggunaan perkataan bersandar. Nanti kita sambung balik muka surat 360, berhenti pada muka surat 360 ya, paragraf yang Aisyah tu ya. Selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Terima kasih pada PMP, pada penaja, pada semua kru, semua pimpinan PMP dan tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang dan juga yang sudi hadir dalam kelas kita. Ya, ulang-ulang kaji balik, tengok balik apa yang kita dah bincang tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz.
Bersama.